طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih lagi rezekikan kita, panjangkan nafas-nafas kita dan berikan kita taufik untuk berada dalam satu majlis pengajian ilmu untuk kita meneliti dan membaca kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Allamah Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik, insya-Allah malam ini kita sambung pada majlis yang ke-30. Itu sambungan pada perbahasan tentang hadis al-mubham. Tentang hadis al-mubham yang mana pada minggu lepas telah kita bicarakan tentang hadis mubham. Hadis al-mubham ini daripada sudut ta'rif lughah, bahasa, dari segi istilah para muhaddithin, dan juga sedikit contoh tentang hadis mubham yang terdapat pada matan hadis. Maka pada malam ini kita akan sambung perbahasan hadis mubham berkenaan dengan contoh berkaitan dengan hadis mubham yang berlaku pada sanad hadis. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita malam ini, mari sama-sama untuk kita mengulangi hafazan Manzumah Baiquniyah ini daripada awal bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-13 ini. Mudah-mudahan kita dapat mengingatinya dan dapat memahaminya, seterusnya dapat memperoleh kunci dalam memahami ilmu mustalah ataupun ilmu ulum al-hadis. Ya, sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. Baik, itu 13 bait yang telah kita bacakan tadi
daripada awal sehingga bait yang ke-13, iaitu bait yang menerangkan tentang hadis mu'an'an dan hadis mubaham. Hadis mu'an'an telah kita uraikan, dan hadis mubaham pada minggu lepas telah kita uraikan juga tentang hadis mubaham ini. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, iaitu hadis mubaham ialah hadis yang padanya rawi yang tidak dinamakan, yang tidak disebut namanya, bahkan didatangkan dengan lafaz umum sahaja. Baik, jadi pada minggu lepas telah kita tengok tentang hadis mubaham yang berlaku pada matan, iaitu kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Hadis daripada Asma, tentang Asma bintu Syakal. Hadis tentang adanya seorang perempuan yang mana Aisyah menceritakan bahawasanya terdapat seorang perempuan yang bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang mandian daripada haid. Maka disebutkan anna imra'atan sa'alatin Nabi, bahwasanya seorang perempuan telah bertanya kepada Nabi. Maka imra'ah di sini mubaham pada matan hadis, dan disebutkan para ulama mengatakan beliau ialah Asma bintu Syakal berdasarkan pendapat yang sahih. Dan kalau nak tengok juga contoh lagi tentang hadis mubaham pada matan ini, tadi disebutkan imra'ah. Ada hadis yang menyebutkan tentang rajul, lafaz umum, iaitu rajul, seorang lelaki dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, daripada jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Nah, itu hadis yang panjang dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Hajj, bab fardul hajj marratan fil umri. Kalau nak tengok, kita cuba buka sekejap untuk tengok. Okay, dalam Sahih Muslim tak keluar pula share ni. Okey. Nampak kitab
Okey, hadis yang saya bacakan tadi okey. Boleh nampak Okey, harapnya boleh nampak. Contoh hadis mubaham yang berlaku pada matan hadis. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada bab yang ke-73, iaitu bab fardil hajj marrah fil umri. Wa anhu biqal wa haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Yazid bin Harun qala akhbarana Ar-Rabi' bin Muslim al-Qurashi an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتم نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Di sini berlakunya mubaham di sini pada matan. Di mana matan ini? Baik, Muaz kata nampak. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Muaz. Baik, jadi dalam hadis ini, baik, soalan saya ingin ajukan kepada mereka yang ada dalam majlis ini. Baik, di manakah bermulanya sanad dan di manakah berakhirnya matan? Pada kitab ini, di manakah bermulanya sanad hadis ini? Ada yang nak cuba jawab? Di manakah bermulanya sanad hadis ini dan di manakah berakhirnya sanad hadis ini? Ada nak cuba untuk boleh tulis, boleh komen kat mana berakhirnya sanad ini. Okey, kalau bermula sanad, senanglah soalan ni, itu bermulanya qala Imam Muslim haddathani Zuhair bin Harb. Di sini Zuhair ibn Harb inilah awal sanad. Ini dipanggil awal sanad. Okey. Dan di mana berakhirnya sanad ini? Dia nak cuba sebut, nak cuba nyatakan, boleh komen kat mana akhir sanad ini? Okey, akhir sanad ini, kalau tengok di sini, adakah berakhir pada an Abi Hurairah atau berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka akhir sanad ini ialah berakhir kepada khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sanad ini berakhir sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu hadis ini adalah hadis yang marfu'. Rawi a'la pada hadis ini ialah Abi Hurairah. Muaz kata akhir sanad Abi Hurairah. Okey. Maka Abi Hurairah sebagai rawi a'la, sebagai perawi yang paling tinggi dalam sanad ini ialah Abi Hurairah. Maka Rasulullah tak disebut sebagai rawi. Rasulullah tidak disebut sebagai rawi. Tapi hadis ini sanadnya berakhir sehingga sampai kepada Rasulullah. Iaitu Rasulullah berkhutbah. Rasulullah berkhutbah ataupun menyampaikan khutbah, maka Abu Hurairah sebagai rawi a'la. Rasulullah sebagai rawi a'la di sini. Maka di manakah bermulanya matan hadis? Maka bermulanya matan hadis, faqala ayyuhan nas, maka berkata Rasulullah sallallahu bersabda ayyuhan nas. Maka ini matan. Faqal ayyuhan nas, maka ini adalah matan hadis, iaitu ma yantahi ilaihi ghayatus sanad, sesuatu yang berada pada penghujung sanad. Maka penghujung sanad, maka di sinilah bermulanya matan hadis. Bermulanya matan hadis.
ataupun alfazul hadis, lafaz hadis itu sendiri yang terdiri daripada makna-maknanya. Maka faqal ayyuhan nas, ini ucapan khutbah Nabi kepada para sahabat Nabi SAW, wahai manusia, qad faradallahu alaikum, sesungguhnya telah difardukan kepada kamu akan haji, fahujju, maka hendaklah kamu kerjakan haji. Lalu faqala rajulun, ni masih dalam matan tadi kan, daripada matan tadi faqala rajulun, maka ini masih lagi dalam matan hadis. Maka faqala rajulun di sini adalah mubham, maka tak tahu siapakah pemuda, siapakah lelaki yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akulla amin ya Rasulullah, adakah difardukan haji kepada kami setiap tahun wahai Rasulullah? Maka ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Maka dalam matan ini tidak diketahui, mubham, siapa dia. Lalu Nabi mendiamkan, fasakata, sehinggalah qalaha thalathan, sehinggalah bertanya 3 kali lelaki tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am lawajabat." Rasulullah bersabda, kalau aku mengatakan ya, nescaya akan diwajibkan haji setiap tahun, wala mastata'tum, sedangkan kamu semua tidak mampu untuk mengerjakannya. Summa qal, kemudian baginda Nabi bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Tinggalkanlah apa yang perlu kamu tinggalkan. Fa innama ma, apa yang aku tinggalkan daripada kamu. Zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan pada kamu. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya kaum yang terdahulu telah binasa disebabkan bikathrati su'alihim, disebabkan banyaknya bertanya mereka dan berselisih, berbeza atau bertentangan dengan para nabi-nabi mereka. Maka lalu Nabi bersabda, fa idza amartukum bi syai'in, bila aku suruh kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu melakukannya, mendatangkannya, melakukan perbuatan yang diperintahkan itu, mastata'tum, seboleh mungkin, semampu boleh. Wa idza nahaitukum, apabila aku larang kepada kamu daripada melakukan sesuatu perkara, fada'uhu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang tadi. Baik, ini contoh mubaham. Satu lagi contoh mubaham ataupun hadis mubaham yang berlaku pada matan yang menggunakan lafaz rajul. Yang sebelum ini, minggu lepas kita tengok lafaz imra'ah, perempuan. Ini adalah lafaz rajul. Baik, bagaimana kata para ulama? Para ulama menyatakan kepada kita bahawa antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan hadis ini dalam kitab syarah Muslimnya, syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bahawa hadis ini, rajul yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Dan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 911 Hijrah, juga menyatakan bahawa huwa Al-Aqra ibnu Habis. Ini dia adalah Aqra bin Habis, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Imam Suyuti menyatakan dalam kitab Tadribur Rawi, yang mensyarahkan kitab Taqrib An-Nawawi, karangan Imam Nawawi. Maka Imam Suyuti mensyarahkan kitab Taqrib Imam Nawawi, maka Imam Suyuti menyebutkan perkara tersebut dalam kitab Tadribur Rawi beliau. Baik, jadi Al-Aqra bin Habis ini merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada baginda Nabi ini. Dan kalau kita buka dalam riwayat-riwayat lain, antara dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, kalau kita buka Sunan Abi Dawud, maka daripada riwayat Sunan Abi Dawud ini, yang tadi riwayat daripada Abi Hurairah, sahabat Nabi, ada riwayat daripada Sunan Abi, dalam riwayat Abi Dawud, maka disebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas, iaitu daripada Ibnu Abbas, annal Aqra ibn Habisin sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jelas untuk menunjukkan bahawa yang bertanya as-sa'il dalam matan hadis tadi ialah Al-Aqra
menurut jalan riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu Al-Aqra' lah yang bertanya kepada Rasulullah, adakah haji itu difardukan setiap tahun fi kulli sana au marratan wahidah? Lalu kata baginda Nabi, qal bal marratan wahidah, bahkan sekali sahaja. Faman zada fahuwa tatawwu', siapa yang menambah daripada yang wajib itu, maka dia adalah sunat. Jadi itu dalam riwayat Sunan Abi Dawud dalam kitab manasik bab fardul hajj. Boleh buka tengok balik nanti. Ini riwayat yang menyebut tentang Al-Aqra' bin Habis ini, dan demikian juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Imam Nasa'i dalam Sunannya, Ibnu Majah, Imam Darimi dan Daraqutni juga menyebutkan tentang Al-Aqra' bin Habis yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Aqra' bin Habis ini antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ketika mana sebelum dia masuk Islam, antara pemuka ataupun pemimpin kabilahnya ataupun kaumnya, iaitu Bani Tamim. Dan bila masuk Islam, beliau juga antara yang pemimpin yang dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau daripada Bani Tamim yang pernah datang rombongan kepada baginda Nabi untuk bertanyakan tentang Islam dan masuk Islam selepas itu. Bagaimana Al-Aqra' bin Habis ini, masya-Allah, ada satu riwayat hadis yang menyebutkan tentang bagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu hari Rasulullah SAW telah mencium akan cucunya, ini Sayyidina Hasan bin Ali, maka Rasulullah mencium akan Sayyidina Hasan bin Ali, dan ketika itu di sisi baginda Nabi adanya Al-Aqra' bin Habis duduk bersebelahan dengan baginda Nabi SAW. Lalu kata Sayyidina Al-Aqra' bin Habis ini, beliau berkata kepada baginda Nabi, inna li 'asharatan minal walad, sesungguhnya aku ini ada 10 orang anak, ma qabbaltu minhum ahada, aku tak pernah mencium mereka walaupun seorang, kata Al-Aqra' bin Habis. Lalu baginda Nabi SAW melihat, fanadhara ilaihi Rasulullah melihat akan Sayyidina Al-Aqra' bin Habis ini. Lalu baginda Nabi bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Bahawasanya Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi, la yurhamu, maka dia tidak akan dikasihi. Ini hadis dikeluarkan oleh hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka ini menunjukkan bagaimana akhlak baginda Nabi begitu menyayangi akan anak-anak ataupun cucunya, dan kita dituntut untuk mengikut jejak langkah baginda Nabi SAW dalam menunjukkan, menzahirkan kasih sayang kita kepada anak-anak dengan mencium sebagai tanda rahmat, tanda kasih sayang, tanda syafaqah. Kita berlemah lembut dengan anak kita sendiri yang merupakan anugerah dan juga amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zahirkan dengan menciumnya, mengusap pipinya, mengusap kepalanya, dan mendoakan kebaikan untuk anak kita sendiri. Maka itu adalah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan itu akan bertambah kasih sayang antara ibu bapa dengan anak-anaknya, sama ada kecil maupun besar, kata para ulama, yang mana ciuman itu ciuman yang kasih sayang, yang bukan pada tempat yang aurat. Baik, itu contoh tentang hadis mubaham pada matan. Jadi kita berbalik kepada perbahasan pada hari ini. Kita nak tengok pada hadis mubaham yang berlaku pada sanad hadis. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wa mithaluhu fil isnadi ma idza qila haddatsani Sufyana an rajulin. Berkata syarih rahimahullahu ta'ala, ini berkata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, wa mithaluhu, dan contohnya,
fil isnad. Contohnya di sini, contoh hadis mubham fil isnad. Telah kita bincangkan, hadis mubham terbagi kepada dua, mubham fil matan dan mubham fil isnad. Maka contoh hadis mubham pada sanad, maka disebutkan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, ma, yakni hadis. Ma ay hadis, idza qila, apabila dikatakan, ataupun idza dzukira, apabila disebutkan yakni perawi menyebutkan dalam sanadnya, qal haddathani atau qil haddathani Sufyana an rajulin, telah ditahdithkan, telah mentahdithkan Sufyan kepada kami, kepada saya. Haddathani, yakni mendengar, perawi mendengar akan riwayat daripada Sufyan. An rajulin, yang mana Sufyan mengambil daripada rajulin, daripada seorang lelaki. Maka berlakulah mubham pada sanad hadis ini. Maka berlakulah mubham, hadis mubham pada sanad, sebab qal haddathani Sufyan an rajulin. Baik, saya cuba untuk tengok, cuba mencari contoh sanad mubham Sufyan an rajulin. Dalam carian saya dapati terdapat 3 riwayat hadis yang adanya contoh haddathani Sufyan an rajulin. Iaitu contoh yang pertama, ada 3 contoh. Contoh yang pertama ialah bila sebut haddathani Sufyan an rajulin, boleh buka kitab Sunan Abi Dawud, dalam kitab As-Sunnah, bab luzum As-Sunnah. Bab luzum As-Sunnah. Itu hadis yang ke-4622. Baik, sebentar kita cuba tengok dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud. Sebentar. Sunan Abi Dawud. Okey, dalam Sunan Abi Dawud, dalam kitab As-Sunnah, bab luzumus sunnah, bilangan yang 4622, maka disebutkan haddatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbarana Sufyan an rajulin qad sammahu ghairu bin Katsirin an Sufyan an Ubaidin al-Hasani fi qawli baik, okey, an Ubaidin as-Sayyid anil Hasan fi qawlillahi azza wa jal wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Qal bainahum wa bainal iman. Itu hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud, daripada Muhammad bin Katsir, Muhammad ibnu Katsir, daripada Sufyan an rajulin. Saya cuba share tapi jap tak dapat nak share di sini. Lambatlah. Okey, Sunan Abi Dawud. Dalam kitab As-Sunnah,
Jadi lambat lah nak cari ni sini. Kitab As-Sunnah. Okay, tak apalah saya sebutkan sebab jadi lambat untuk kita nak share di sini. Jadi saya sebutkan terus. Okey. Daripada Muhammad bin Kathir, daripada Sufyan, daripada rajulin, an rajulin. Maka sini berlakunya mubaham pada sanad hadis. Nanti boleh cek balik hadis 4622 dalam cetakan Maknas Al-Islami. Namun berkata Imam Abu Daud tadi, qad sammahu ghairu ibn Kathirin. Namun qad sammahu, dan dinamakan juga dalam selain riwayat Ibnu Kathir, yakni Muhammad Ibnu Kathir, guru pada Imam Abu Daud, daripada Sufyan an Ubaidin As-Sid. Maka rajulin di sini dalam sanad Sunan Abi Daud tadi, dalam Sunan Abi Daud tadi, maka Imam Abu Daud mendatangkan di sana ada riwayat lain daripada Sufyan juga, daripada guru lain daripada Imam Abi Daud, daripada Sufyan an Ubaidin As-Sid anil Hasan, daripada Ubaidin As-Sid daripada Sayyidina Hasan, fi qaulillah azza wa jalla, dalam membicarakan, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Ini surah As-Saba. Qal bainahum wa bainal iman. Yakni Allah berfirman dalam Al-Quran, wa hila bainahum, yakni terdapatnya disekat di antara mereka, yakni orang kafir, dengan iman yang mereka inginkan ketika waktu di akhirat nanti. Bila di akhirat kelak dibentangkan azab yang pedih, barulah orang kafir nak beriman. Maka ketika itu kata Allah Ta'ala, wa hila bainahum wa baina ma yashtahun, disekatlah di antara mereka, yakni orang kafir, dengan iman yang mereka inginkan, sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa dahulu, yakni pada umat-umat yang terdahulu. Innahum kanu fi syakkin murib, sesungguhnya mereka dahulu berada dalam keadaan yang syak, yang meragukan. Baik, jadi dalam sanad tadi maka adanya mubaham, iaitu an Sufyan an rajulin. Namun Abu Daud menyebutkan adanya riwayat lain, iaitu yang menjelaskan daripada Sufyan ialah an Ubaidin As-Sid, daripada Sayyidina Hasan yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dalam kitab syarah Sunan Abi Daud, antara dalam kitab Badlul Majhud fi Halli Sunani Abi Daud, karangan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kabir Al-Syekh Khalil Ahmad As-Saharanfuri, wafat tahun 1347, juga mengatakan perkara ini, iaitu berkenaan dengan perawi yang mubaham dalam sanad ini, maka dinamakan oleh Imam Abu Daud melalui riwayat sebahagian gurunya yang lain daripada Sufyan Ats-Tsauri, iaitu rajulan isu ialah Ubaid As-Sid, iaitu Ubaid bin Abdurrahman Al-Muzani Abu Ubaidah Al-Basri As-Sayrafi, yang dikenali sebagai Ubaid As-Sid. Dan berkata Ibnu Ma'in, yakni Yahya Ibnu Ma'in, antara tokoh ulama dalam jarh wa ta'dil, maka memberikan ta'dilnya sebagai Suwailih, ataupun disebutkan oleh Al-Ijli dalam kitab Al-Thiqat, dan menyebutkan la ba'sa bihi. Jadi ini contoh hadis mubaham yang berlaku pada sanad hadis, iaitu haddatsani Sufyan an rajulin anil Hasan. Maka rajulin dalam sanad tadi tak diketahui, namun disebutkan oleh Abu Daud dalam riwayat lain, maka dia adalah Ubaid As-Sid. Contoh lain hadis mubaham pada sanad ini, kalau buka kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Musnad Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, pada hadis yang ke-2516 cetakan Maknas Al-Islami,
maka akan jumpa juga sanad yang menyebutkan haddathani ataupun haddathana Sufyan an rajulin, iaitu kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa anhu bi qala haddathana Abdullah qala haddathani abi qala haddathana Abu Ahmad qala haddathana Sufyan an rajulin an Jabir bin Zaid an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-ainu haqqun tastanzilul haliq. Itu hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahawa telah menceritakan kepada kami Abdullah dan telah menceritakan kepada aku Abi di sini ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad. Qala haddathana Abu Ahmad telah menceritakan bahawa Sufyan telah menceritakan kepada beliau an rajulin, daripada Sufyan an rajulin an Jabir bin Zaidin. Maka di situ rajulin di situ mubham. An Jabir bin Zaid daripada Ibnu Abbas. Yang ni saya tak sempat untuk tengok siapakah rajulin di sini. Namun dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain yang ada dua orang perawi sebelum sampai kepada Jabir bin Zaid ini. Ada dua orang perawi yang disebutkan daripada riwayat Sufyan sehingga sampai kepada Jabir bin Zaidin untuk meriwayatkan hadis al-ainu haqqun tastanzilu al-haliq. Jadi di sini adalah contoh hadis mubaham pada sanad, iaitu di mana ada contoh haddathani atau haddathana Sufyan an rajulin. Maka diumumkan lafaz perawi, tak tahu siapakah perawi itu. Dan hadis tadi menyatakan bahawa baginda Nabi telah bersabda al-ainu haqqun tastanzilul haliq. Maka ain itu suatu yang benar, yakni adanya penyakit disebabkan berlakunya ain, berlaku disebabkan pandangan mata yang hasad, maka itu adalah benar. Tastanzilul haliq, maka pandangan ain itu yang ada pandangan yang buruk, pandangan yang hasad, yang dengki, boleh mendatangkan penyakit. Kata baginda Nabi tastanzilul haliq, maka boleh untuk menjatuhkan akan haliq, yakni jabal, yakni bukit yang besar, boleh meruntuhkan bukit yang besar. Di sini juga ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sedikit lafaz yang berbeza berkaitan dengan hadis tentang penyakit ain yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perkara itu boleh berlaku suatu musibah penyakit ain, orang melihat kita dalam hasad dengki, kemudian terkena kepada kita akan penyakit tersebut. Maka benda itu boleh berlaku, kata baginda Nabi SAW. Bahkan baginda Nabi menyebut antara cara rawatannya adalah dengan untuk perlu dimandikan dan juga dibacakan ruqyah, membaca doa, membaca zikir pendinding yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Azkar, karangan beliau tentang doa a'udzu bikalimatillahi tammah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yakni aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah daripada kejahatan syaitan dan juga kebinasaan binatang-binatang berbisa, wa min kulli ainin lammah, dan juga daripada kebinasaan pandangan mata yang memudaratkan. Itu antara doa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Azkar. Yang kitab Al-Azkar ini, maka alhamdulillah adanya majlis pengajian yang dibacakan oleh pengajian Ruak Jawi ini yang dibacakan oleh Ustaz Luqman. Masya Allah, kitab Al-Azkar kitab yang sangat baik untuk dibaca oleh setiap orang Muslim, bahkan perlu dimiliki oleh setiap orang Muslim dalam rumah kita. Bahkan para ulama menyebut dalam satu ucapan menunjukkan pentingnya untuk memiliki dan mempelajari kitab azkar ini, sehingga akan mereka mengungkapkan bi'id dar washtaril azkar, juallah rumah
semata-mata untuk memiliki akan kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, yang dalam kitab itu dinukilkan, dihimpunkan doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah. Jadi itu dia berkenaan dengan hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang adanya sanad mubaham berkenaan dengan hadis tentang ain tadi. Baik. Dan contoh lain juga, kalau nak lihat contoh hadis yang berlakunya mubaham pada sanad hadis. Mubaham pada sanad hadis. Kalau lihat contoh hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud melalui jalan Hajjaj bin Furafisah. Hajjaj bin Furafisah an rajulin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala al-mu'min ghirrun karim. Hadis yang ini terdapat dalam riwayat Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud dalam sanadnya yang penuh daripada Nasr bin Ali قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج ابن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. Kemudian adanya dipanggil ha tahwil. Dia elok saya share kan, tapi jap. Saya cuba untuk share kan. Dalam kitab Al-Adab. Okey. Boleh nampak ke Sunan Abi Dawud ini di sini? Sunan Abi Dawud. Okey. Okey, ini dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud, ini contoh mubaham pada sanad hadis. Iaitu bab fi husnil ishrah. Bab pada kita melakukan kebaikan dalam perhubungan. Baik, hadis yang ke ya 792. Okey, hadis yang ke-4792. 4792. Arabnya boleh nampak Okey, hadis qal haddatsana Nasr bin Ali qal akhbarani Abu Ahmad qal haddatsana Sufyan 'anil Hajjaj bin Furafisah an rajulin. Di sini berlakunya mubaham pada rajulin. Rajulin di sini daripada Hajjaj bin Furafisah an rajulin an Abi Salamah
an Abi Hurairah. Daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah, ha. Di sini adanya huruf ha di sini. Ada simbol ha. Ini dipanggil sebagai ha at-tahwil ataupun tahwil isnad. Kita berpindah daripada satu sanad kepada satu sanad yang lain, iaitu suatu hadis seandainya adanya dua riwayat, maka perawi cuba untuk meringkaskan sanad ini disebabkan matan yang sama, maka perawi mendatangkan simbol ha di sini, dipanggil ha at-tahwil, berpindahnya sanad, satu sanad ke sanad yang lain disebabkan matan yang hampir sama. Maka untuk meringkaskan datangkan ha tahwil di sini. Maka disebut dengan ha tanpa adanya hamzah. Bukannya ha, dia adalah ha. Ha alif sahaja tanpa perlu menyebut hamzah di hujungnya. Ini dipanggil ha at-tahwil. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah dalam kitab Ulum Al-Hadis, dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah. Dan tanpa perlu menyebut ha at-tahwil ataupun ha ha'il, ha al-hadis, tak perlu. Hanya menyebut ha sahaja. Ini cara sebutannya, ha sahaja. Lalu kata Imam Abu Dawud, qal wa haddathana Muhammad ibn al-Mutawakkil. Ini antara gurunya juga, Muhammad ibn al-Mutawakkil al-Asqalani. Qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Bishr ibn Rafi'in an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min ghirrun karim wal fajiru khibbun laim. Baik. Inilah hadis tadi berlakunya mubaham tadi di mana dalam riwayat an al-Hajjaj ibni Furafisah an rajulin. Maka rajulin di sini tak tahu siapakah rajulin di sini. Yang rajulin ini ambil daripada Abi Salamah. Yang Abi Salamah ambil daripada Abi Hurairah. Lalu dalam riwayat ini Abu Daud menyatakan siapakah dia rajul di sini. Maka rajul di sini ialah an Yahya bin Abi Kathir an Abi Salamah. Telah pun dinyatakan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Maka rajul di sini ialah Yahya bin Abi Kathir. Jadi selesailah. Maka terangkatlah riwayat mubaham ini kerana telah pun dijelaskan oleh Imam Abi Dawud dalam sanad yang lain. Baik. Dan juga kalau kita buka riwayat yang lain, riwayat dalam Sunan ataupun Jami' Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala juga turut menyatakan riwayat tersebut, iaitu daripada Muhammad bin Rafi', daripada Abdul Razzaq, daripada Bishr bin Rafi', daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'min ghirrun karim wal fajir khibbun laim. Dan berkata Abu Musa, ini Abu Isa, berkata Abu Isa at-Tirmizi, hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi. Maka juga diterangkan siapakah dia rajul di situ, ialah Yahya bin Abi Kathir. Baik. Jadi selesailah. Maka terangkatlah hadis mubaham tadi kerana dijelaskan dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud, iaitu ialah Yahya bin Abi Kathir. Yang mana hadis ini menyebutkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'min, orang mukmin itu ialah ghirrun karim, orang yang ghirrun. Ghirrun di sini kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ma'alimus Sunan dan mensyarahkan Sunan Abi Dawud ini menyatakan, maka orang mukmin yang mahmud, yang terpuji itu ialah mereka yang ada sifat ghararah, yang ada sifat lupa, yakni lalai untuk tidak melakukan kejahatan. Qillatul fatanah lisyarr, makna kurang cerdik untuk melakukan kejahatan. Ini maksud ghirrun.
orang mukmin yang terpuji, yang mulia di sisi Allah, di sisi baginda Nabi ialah orang mukmin yang lupa, yang lalai, yang mana tidak cerdik untuk melakukan kejahatan. Maka dia ni bukan orang yang suka buat kejahatan. Bahkan cuba meninggalkan, macam mana cara nak buat jahat, dia akan tinggalkan perkara tersebut. Yang mana perkara ini bukanlah menunjukkan dia jahil, tapi disebabkan mukmin itu memiliki sifat yang mulia, karam, dan mempunyai akhlak yang baik, maka dia malu untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah bersifat karim, bersifat pemurah, bersifat orang yang mulianya akhlaknya, kerana tidak melakukan maksiat dan tidak melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang fajir, kata baginda Nabi SAW, maka fajir ini disebutkan khibbun, disebutkan khibbun laim, disebutkan fajir ni ialah orang yang jahat. Orang yang jahat ini, maka sifatnya, kata Imam Al-Khattabi, ialah secara adatnya mereka ni adanya sifat khib, yakni menipu, berdusta, sifat ad-daha, yakni adanya helah ataupun cerdik untuk melakukan kejahatan, dalam nak melakukan kejahatan. Maka ini sifat orang fajir, orang jahat ini, maka mereka akan ada sahaja akal untuk membuat sesuatu kejahatan, adanya ruang yang dia fikir untuk dia membuat sesuatu kejahatan, sesuatu kemaksiatan, dan itulah sifat orang yang fajir. Bahkan boleh merosakkan, mendatangkan kemudaratan kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Maka itulah bezanya orang mukmin dengan orang fajir, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Sunan Abi Daud tadi. Baik. Habis di situ, maka itu contoh-contoh hadis mubaham pada sanad hadis. Yang saya sebutkan tadi contoh yang menyebutkan daripada Sufyan, daripada rajul, dan juga ada riwayat tadi daripada Abu Daud yang disebutkan tadi daripada riwayat Hajjaj bin Furafisah an rajulin. Maka ini juga adalah contoh sanad mubaham yang berlaku dalam hadis. Baik, jadi boleh faham Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa hukmuhu ad-dha'fu, dan hukumnya, apa hukum hadis mubham ini? Wa hukmu al-mubham, hadis mubham ini hukumnya ialah ad-dha'fu, yakni dia menjadi dhaif sanad, idza kana fi sanad. Dia kena ingat hukum di sini disebutkan oleh syarih rahimahullahu taala, hukum dhaif di sini idza kana fi sanadi wa lam yu'lam. Sekiranya hukum dhaif hadis mubham ini sekiranya berlaku pada sanad yang mana walam yu'lam, dan tidak diketahui siapakah dia perawi itu, yang disebutkan dengan lafaz umum rajul, imra'ah tadi. Dia menjadi dhaif. Kenapa? Li'adami wurudihi fi tariqin ukhra, kata Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, kerana tidak terdapat urut, tidak terdapatnya, datangnya riwayat dengan jalan yang lain yang menjelaskan siapakah dia perawi yang mubham itu. Maka dia menjadi dhaif disebabkan mubham pada sanad yang tidak diketahui siapakah perawi yang diibhamkan, yang disembunyikan namanya itu. Maka dia menjadi dhaif. Jadi maksud di sini, hukum dhaif di sini ialah dhaif sekiranya berlaku pada sanad yang tidak diketahui siapakah perawi yang disembunyikan namanya itu, dengan syarat perawi itu selain sahabat Nabi. Kena faham juga, bukan semua perawi yang diibhamkan dalam sanad itu menjadi dhaif. Kalau perawi yang diibhamkan dalam sanad itu ialah sahabat Nabi, maka tidak mengapa.
Tapi yang menjadi dhaif dalam sanad hadis, menjadi dhaif mubham itu adalah bila mana perawi itu selain daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan para tabi'in dan generasi selepasnya tabi'in. Maka dia hukum menjadi dhaif kalau tidak mengetahui siapakah dia perawi yang diibhamkan tadi. Tapi kalau macam contoh yang disebutkan tadi, contoh riwayat Sunan Abi Dawud dinyatakan dalam satu riwayat mubham, riwayat yang lain dinamakan perawi tersebut, maka tidak mengapa. Maka terangkatlah ibhamnya, terangkatlah mubhamnya itu. Namun kalau tidak diketahui siapakah perawi yang diibhamkan dalam sanad itu selain daripada sahabat Nabi, yakni tabi'in ataupun para tabi'in, maka kata para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah, beliau menyebut fala yajuzul al-ihtijaju bil hadis, maka tidak harus untuk berhujah dengan hadis yang terdapat padanya perawi yang mubham, yakni yang tidak diketahui siapakah perawi yang disembunyikan namanya itu. Kenapa? Lil jahli bihalihi, kerana kita tidak tahu perihal perawi itu adakah adil ataupun tidak adil, adakah dhabit ataupun tidak dhabit, sebab diibhamkan, disembunyikan namanya. An rajulin, siapa rajul itu tak diketahui. Maka kata para ulama, tidak harus untuk berhujah dengan hadis mubham pada sanad yang tidak diketahui namanya, kerana tidak diketahui perihal perawi tersebut. Kerana apa? Li'anna man ubhima ismuhu lam tu'raf ainuhu. Kata Syekh Abdullah Sirajuddin, kerana man ubhima, sesiapa yang diibhamkan, yang disembunyikan namanya itu, maka lam tu'raf ainuhu, maka tak diketahui ainnya, tak diketahui siapakah perawi itu dalam sanad. Maka fakaifa adalatuhu, bagaimanakah untuk mengetahui akan keadilan perawi itu kalau namanya pun tidak diketahui. Tapi kalau nama itu diketahui dengan jalan lain, dengan adanya riwayat lain yang menjelaskan siapakah dia perawi yang mubham itu, maka harus untuk berhujah dengan hadis mubham tersebut. Baik. Bahkan telah dibincangkan sebelum ini bahawa syarat untuk sesuatu hadis itu diterima, syarat antara syarat min syurutil qabul thubut adalatir rawi wa dhabtihi. Telah kita bincangkan masa perbahasan hadis sahih dan hadis hasan. Maka syarat untuk qabul, diterima akan suatu pengriwayatan hadis, ialah mestilah thubut adalah, mesti sabit, mesti kena tetap, kena confirm, kena pastikan keadilan perawi dalam sanad tersebut dan dhabitnya perawi itu ataupun tidak untuk hadis itu diterima ataupun ditolak. Jadi kalaulah tak diketahui siapakah dia, mana mungkin kita nak mengetahui dia adil ataupun tidak, ataupun dhabit ataupun tidak. Dan juga kata para ulama, sekiranya ibham itu, perawi yang mubham itu dapat dirungkaikan, dapat diketahui, dapat dihilangkan, maka diketahui siapakah perawi yang mubham itu dengan disebabkan ada jalan. Bimaji'ihi min tariqin ukhra, datangnya jalan lain, riwayat lain yang menyokong, yang menerangkan siapakah perawi sanad yang mubham itu. Maka dan pula menjelaskan perawi yang mubham itu namanya si fulan, seorang yang siqah. Macam tadi dalam riwayat Sunan Abi Dawud tadi, kan diterangkan tentang Yahya bin Abi Kathir. Maka boleh dijadikan sebagai hujjah. Yuhtajju bihi, maka boleh dijadikan sebagai hujjah. Sebenarnya contoh yang disebutkan tadi tentang hadis riwayat Sunan Abi Dawud tentang al-mu'min ghirrun karim tadi. Sebab itulah para ulama mereka bersungguh-sungguh dalam menjelaskan tentang sanad yang terdapatnya perawi yang mubham ini. Mereka mengarang kitab-kitab
yang khusus tentang ma'rifatul mubhamat yang telah saya sebutkan pada minggu lepas. Ada lebih kurang 13. Syekh Said Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullah ta'ala menyeraikan ada 13 kitab khusus yang para ulama tulis tentang ma'rifatul mubhamat, tentang ilmu untuk mengetahui akan perawi-perawi yang mubham yang terdapat pada sanad ataupun pada matan hadis yang terdapat dalam kutubus sunnah ini. Maka masya-Allah besarnya jasa yang diberikan oleh para ulama dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi bagi merungkaikan kepada kita siapakah pengriwayatan yang mubham tersebut. Baik. Itu hukum itu kalau mubham pada sanad yang selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau tak diketahui maka tidak dijadikan sebagai hujjah, tapi kalau diketahui maka boleh digunakan sebagai hujjah. Namun kalau mubham yang ada dalam sanad itu, mubham dalam sanad itu adalah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Contohnya berkata para tabi'in, yaqulu at-tabi'i as-siqah, berkata seorang tabi'in yang thiqah, an rajulin minas sahabati au nahwa dhalik, daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi. Seorang tabi'in dia riwayat, dia kata an rajulin minas sahabah, an rajulin min ashabin Nabi, ataupun seumpama dengannya. Maka bagaimana hukumnya? Kata para ulama, fahuwa maqbulun 'indal jumhur. Maka sanad hadis yang mubham pada sahabat Nabi, maka maqbulun, di situ boleh diterima 'indal jumhur, di sisi para jumhur muhaddithin. Jumhur para muhaddithin menerima mubham sanad pada tabaqat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebabkan bi'tibar anna sahabah kulluhum udul, sebab semua sahabat Nabi adalah adil, bersifat adil, dihukumkan adil, dita'dilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperakui, ditazkiyah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalam Allah taala, as-sabiqun kan, al-awwalun, disebut radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka yang golongan yang terawal di kalangan orang muhajirin dan ansar ini, mereka ni adalah golongan yang Allah Ta'ala yang mana radhiyallahu anhum, yang Allah redha ke atas mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itulah mubham yang berlaku pada sanad sahabat Nabi maka makbul, diterima oleh para jumhur muhaddithin. Baik, apa hukum hadis mubham kalau berlaku pada matan hadis? Tadi hukum mubham kalau berlaku pada sanad hadis. Setelah bincang tadi, ada dua. Kalau sanad itu selain sahabat Nabi, kalau tak diketahui siapa, maka dia menjadi dhaif, maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Namun kalau dihilangkan, diketahui siapakah dia, maka boleh berhujjah dengan hadis mubham tadi. Namun kalau berlaku pada tabaqat sanad sahabat Nabi, maka makbul, diterima oleh jumhur para muhaddithin. Bagaimana hukum mubham kalau berlaku pada matan hadis? Kata para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah beliau, fa hukmuhu annahu la khilafa fi jawazil istidlal bihi ma damat syurutul qabul thabitatan mawfuratan fihi. Yakni hukum mubham pada matan hadis, kata beliau, ialah la khilaf, tidak khilaf para ulama dalam hukum jawaz, harus untuk menjadikan hadis yang mubham pada matan hadis itu dijadikan sebagai dalil selagi mana hadis itu, yakni matan itu, yakni kesemua hadis itu menepati syarat-syarat hadis qabul dan juga thabitatun mawfuratan fihi, makna terdapat padanya syarat-syarat qabul yang telah dibincangkan dalam perbahasan hadis qabul, yakni hadis sahih dan juga hadis hasan. Itu ada 5, atau bagi hadis sahih
dan ada 6 bagi hadis hasan. Ingat lagi tak apa syarat qabul bagi sesuatu hadis itu? Ada yang nak cuba nyatakan di sini, boleh komen apa syarat hadis qabul. Kita ulang kaji balik hadis makbul, apa syaratnya. Ada 5 kan, boleh sebutkan 5 syarat itu, boleh komen. Ada yang nak komen, boleh komen dekat ruang komen dalam Facebook ini. Apa syarat dia? Yang pertama, syarat hadis qabul. Dia nak cuba? Baik, hadis qabul yang pertama ialah ittisalus sanad, kemudian adalatur ruwah, adilnya perawi, dhabitnya perawi, tidak berlaku syaz, adamus syaz, dan juga adamul illah, tidak berlaku illah pada hadis tersebut. Dan syarat untuk hadis yang hasan, maka sama macam hadis sahih, yakni ittisalus sanad, kemudian tidak diriwayatkan oleh perawi yang adil, perawi yang dhabit tetapi kurang sedikit dhabitnya berbanding dengan perawi yang sahih, tidak berlaku syaz, tidak berlaku illah. Dan yang keenam ditambah dalam syarat qabul bagi hadis hasan ialah datangnya jalan lain yang menyokong hadis dhaif itu menjadi hasan. Maka itu 6 syarat bagi hadis qabul. 6 syarat bagi hadis qabul. Baik, kemudian apakah faedah? Apakah faedah mengetahui tentang mubahamat ataupun tentang hadis mubaham ini? Mengetahui tentang ma'rifatul mubahamat. Kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, wa faidatu ma'rifati, dan faedah mengetahui akan hadis mubaham ini ialah zawalul jahalah, dapat menghilangkan, melenyapkan akan jahalah. Jahalah ni kejahilan. Jahalah masdar kepada jahila, lawan kepada alima. Maka jahalatul rawi di sini ialah adamu ma'rifatihi. Maka kita menghilangkan untuk tidak tahu siapakah perawi itu. Dia dapat menghilangkan ketidaktahu akan siapakah perawi yang disamarkan, yang disembunyikan dalam sanad ataupun dalam matan hadis tersebut. Jadi akan terangkatlah, akan menghilangkan juga majhul, sesuatu riwayat yang majhul lah, sesuatu riwayat yang majhul. Nanti kita akan sentuh tentang hadis majahil, tentang pengriwayatan majahil ini dalam liqa yang akan datang biiznillah. Dan Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, yakni anak kepada Al-Hafiz Al-Iraqi, itu Ahmad bin Abdul Rahim Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibn Al-Hafiz, maka menyebutkan dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Mustafad, dalam kitab Al-Mustafad, dalam kitab Al-Mustafad min Mubhamat Al-Matni wal-Isnad, beliau mengarang kitab tentang pengriwayatan mubhamat ini. Beliau menyebutkan antara faedah mengetahui akan pengriwayatan mubhamat ini ialah, pertamanya ialah dapat tahqiqus syai' ala ma huwa alaih. Kita dapat memastikan sesuatu berdasarkan hakikatnya, siapakah perawi itu, siapakah rajul, siapakah imra'ah yang disebutkan dalam matan, dalam sanad hadis tersebut. Maka kita dapat memastikan siapakah perawi yang difahamkan itu, kerana hakikatnya fa innan nafsa mutasyawwifah ilaih, kerana jiwa kita memang teringin nak tahu siapakah dia rajul, siapakah imra'ah yang diibahamkan dalam sanad atau dalam matan sesuatu hadis. Yang keduanya, kata Syekh Al-Hafiz Al-Wali Al-Iraqi, menyebutkan bahawa
boleh jadi an yakuna fil hadis manqabah lidzalikal mubham, boleh jadi hadis itu barangkali adanya kelebihan, adanya kemuliaan. Maka dengan kita mengetahui siapakah perawi yang mubham itu, maka kita dapat mengetahui akan kemuliaan, kelebihan perawi yang diibhamkan itu ataupun mereka yang diibhamkan dalam matan tersebut. Maka kita dapat untuk meletakkan seseorang itu pada tempatnya. Maka ini berdasarkan juga sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nas manazilahum, meletakkan manusia pada tempatnya. Yang ketiga, kata Syekh Al-Wali Al-Hafiz Al-Wali Al-Iraqi, antara faedah untuk mengetahui tentang ma'rifatul mubahamat ini ialah an yashtamila ala nisbati fi'li ghairi munasib ilaih fayahsul bita'yinihi as-salamah min jawalan adh-dhann fi ghairihi min afadil as-sahabah. Barangkali pada hadis itu merangkumi satu nisbah, suatu sandaran perbuatan yang tidak sesuai, tidak munasib, dan dengan kita mengetahui siapakah perawi yang mubham tadi dalam matan ataupun dalam sanad tadi, maka dapat kita menghilangkan sangkaan yang tidak baik, terutama kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin suatu hadis itu menerangkan tentang perkara yang mungkin tak baik, tapi barangkali yang melakukan itu adalah di kalangan orang munafik katanya. Maka kita tahu yang mubham itu adalah orang yang munafik, maka sesalah itu bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan faedah yang keempat, kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Wali Al-Iraqi, ialah barangkali an yakuna dhalikal mubham sa'ilan an hukmin aradahu hadithun akhar. Boleh jadi hadis mubham tersebut yang bertanya tentang suatu hukum yang mana hadis yang ditanya tadi maka bercanggah dengan hadis yang lain. Jadi bila adanya satu riwayat yang bertanyakan soalan itu, kemudian riwayat itu bercanggah dengan hadis yang lain, maka dapat diketahui faedah barangkali ada hadis yang nasikh, ada hadis yang mansukh. Bila mana kita mengetahui zaman tempoh masa Islamnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu antara faedah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Wali Al-Iraqi, yakni anak kepada Imam Al-Iraqi, iaitu Ahmad bin Abdul Rahim Al-Iraqi hafizahullah rahimahullahu taala. Baik. Jadi inilah faedah yang disebutkan oleh para ulama kepada kita, pentingnya kita mengetahui akan hadis al-mubham ataupun ma'rifatu al-mubhamat ini. Mudah-mudahan jika nak tahu lebih lanjut memang kena buka kitab yang khusus menerangkan tentang pengriwayatan yang mubhamat ini. Antaranya kitab yang disebutkan tadi ialah kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Wali Al-Iraqi, dan juga kitab karangan Imam Nawawi Al-Isyarat dalam pengriwayatan hadis mubham ini, dan juga adanya Imam Al-Bashkwal dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga itu antaranya lah kitab yang menerangkan tentang riwayat mubhamat. Di samping juga kitab-kitab syuruh hadis, antaranya kitab syuruh Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari karangan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, juga menerangkan tentang beberapa riwayat yang mubham ini sama dalam kitab muqaddimah beliau Hadiyus Sari menetapkan bab tentang mubhamat ini, dan juga disebutkan dalam syuruh beliau dalam mensyarahkan hadis dalam Sahih Bukhari tersebut. Juga kalau kita buka kitab syuruh hadis-hadis riwayah ini, kita akan jumpa penjelasan tentang perawi-perawi yang mubham dalam sesuatu sanad ataupun matan hadis tersebut. Baik. Jadi rasanya setakat ini dahulu perbahasan kita tentang hadis mubham
Dan insya-Allah akan datang kita akan masuk kepada mungkin tengok sedikit tentang majahil, tentang perawi majhul ini. Kemudian kita akan masuk pada hadis al-ali wal hadis an-nazil, tentang hadis yang mana sanad yang ali dan ada sanad yang nazil, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada sebarang soalan? Saya tak ada sebarang soalan. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami akan hadis mubham ini dengan jelas, dengan contoh-contoh yang disebutkan sebentar tadi. Maka mudah-mudahan kita kalau berjumpa dengan hadis mubham ini, kita boleh merujuk kepada kitab Al-Mubhamat tadi, dan juga kitab-kitab syuruh dapat merungkaikan tentang siapakah perawi yang mubham dalam sanad ataupun dalam matan hadis tersebut, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diizinkan untuk meneruskan pembacaan ini sehinggalah kita dapat mengkhatamkan kitab At-Taqirat Saniyah ini sehinggalah sampai ke akhirnya, insya-Allah Subhanahu wa taala. Tangguh dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Wallahu alam. Tangguh dengan sama baca tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.